Masuk. Silakan, masuk je. Tak ada orang, contoh. Contoh, kita ajak orang luar untuk masuk dalam. Pintu pun tak ada. Okey? Tapi kalau orang yang sudah ada dekat dalam, kita tak kata, jemput masuk. Dia kata, masuk mana? Saya memang sudah dekat dalam. So, ada ulama kata, dakwah ni hanya untuk non-Muslim, sebab kita menyeru mereka untuk masuk Islam. Dan ada ulama kata, dakwah ni luas dan sebagainya. Clear ke? Dan mereka yang sempit ni dia kata, kalau sesama Islam, dia tak sebut dakwah, dia akan sebut islah. Islah dalam bahasa Arab bererti memperbetul, memperbaiki, meningkatkan lagi. So bila kita kalau sesama Islam kita nak memperbetulkan pemahaman kita, memperbaiki amalan kita, meningkatkan iman kita. Boleh faham ke? Okey. Cara umumnya, boleh tak kalau kita nak kata dakwah kepada orang Islam? Boleh ke tak boleh? Boleh je, jangan bergaduh. Jangan bergaduh tentang istilah. Macam semalam pun ada soalan, convert atau revert. Jangan bergaduh. Kadang-kadang kita ni kan, pasal benda kecil-kecil kita bergaduh. Antara contohnya, bukan samak lah, bodoh, sertu. Sound familiar benda ni? Okey? So jangan bergaduh. Sebab satu istilah, ada kalanya boleh difahami dengan cara yang berbeza, dan kadang-kadang uruf masyarakat kadang-kadang memahami sesuatu perkataan dengan cara-cara yang lain. Are we good everyone? Okey. Poin kedua. Kita sebagai orang Islam hari ini, kita sayang tak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita cinta tak Nabi? Cinta. Hari ini kalau kita tanya orang Islam, cinta tak Nabi? Mereka akan kata semua akan mengaku kita cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soalan, ada atau tidak kita mencontohi perjuangan Nabi? Ada tak kita buat apa yang Nabi buat? Okey, Nabi sebagai seorang rasul ya. Okey, selama 23 tahun, betul tak? 13 tahun pertama sebelum hijrah di Mekah, 10 tahun berikut selepas hijrah di Yathrib, atau lebih dikenali sebagai Madinah. 23 tahun menjadi Nabi. Apa perjuangan Nabi 23 tahun? Apa yang Nabi buat? Tidak lain tidak bukan dakwah kepada bukan Islam sambil islah sesama orang-orang Islam. Setuju tak? Apa yang Nabi buat ialah dakwah islah. Clear? Agree with me? Okey. Kita ambil contoh ayat Quran dulu sebelum saya nak bagi kesimpulan sikit. Kalau kita ambil ayat Al-Quran, tahu kan Al-Quran? Al-Quran ni apa? Wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bimbingan, sebagai panduan. Untuk siapa? Al-Quran ni diturunkan untuk siapa? Untuk orang-orang Islam sahaja, betul tak? Betul? Salah. Al-Quran diturunkan untuk semua. Surah Baqarah, surah nombor 2, ayat nombor 185, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan sebagai panduan untuk semua manusia. Apa arti semua manusia? Baik Islam, baik bukan Islam. Soalan, kita orang Islam, kita baca Al-Quran, insya-Allah panduan tadi sampai pada kita. Tetapi Al-Quran juga diturunkan untuk non-Muslim. Betul? So sekarang ni, macam mana ayat-ayat suci Al-Quran nak sampai kepada yang non-Muslim? Kerja siapa untuk menyampaikan mesej Al-Quran kepada non-Muslim? Malaikat ke? Tidak. Kerja orang-orang Islam, betul? Siapa dia orang-orang Islam? Betul. Ada tak saya buat? Okey. Jangan yang cakap tak ada, jangan cakap tak ada. Cakap belum lagi. Habis kursus, start nanti. Habis good? Dan dalam kursus pun dah start juga, betul tak? Alright, okey. Kita move forward now. Kenapakah kita kata dakwah ni best gila? Banyak sebab dia. Tapi dakwah ni senang ke? Tak semudah itu. Saya tak kata dakwah ni senang. Sebab bila kita memilih jalan untuk berdakwah, ada banyak cabaran. Pelbagai cabaran. Tapi cabaran ini sebenarnya memang penting. Sebab cabaran inilah yang akan menjadikan kita semakin kuat, semakin tabah. Contohnya kalau kita nak muscle besar-besar, kita pergi ke gym. Betul? Bila pergi ke gym, kita ambil berat 2 kg cukup. Betul tak? Betul tak? Ambil 2 kg, lama-lama boleh dapat muscle besar-besar. Iya kah?
Ambil 2 kilo okey ke? Tak ada punya. Kita mula-mula masuk mungkinlah 2 kilo, lepas tu 5 kilo, lepas tu 10 kilo, lepas tu 20 kilo, 25 kilo. Dah 25 kilo atau mungkin 30 kilo, baru itu masa mau naik. Betul ke tak betul? You ambil 2 kilo je, mana ada muscle naik? Tapi nak ambil 20 kilo, 25 kilo, senang ke susah? Cabaran itu. Tapi cabaran inilah yang akan melahirkan muscle-muscle. So dalam Islam juga saya lihatlah pengalaman saya serupa. Bila kita menghadapi cabaran hidup, serupa. Tapi ingat ya, semua cabaran adalah ikut kemampuan masing-masing. Surah Al-Baqarah surah nombor 2 ayat 286, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud Allah tidak akan uji hamba-hamba dia lebih daripada kemampuan mereka. Maka apa-apa ujian yang menimpa kita dalam kemampuan kita. Boleh faham? Orang yang lemah, ujian dia kecil. Orang kuat, ujian dia besar. Orang lemah, main 5 kilo. Orang yang kuat, dia boleh main 20 kilo, 25 kilo. See the point? Tapi bagi masing-masing kita, bila kita diuji, kita rasa ujian kita yang paling besar di dunia. Sound familiar? Kita masing-masing rasa, aku punya ujian paling besar. Kadang-kadang sampai bila diuji, why me? Ya Allah, kenapa kau uji aku macam tu? Orang lain relay je, aku seorang-seorang je ada masalah. Sebenarnya orang lain pun ada masalah, cuma kita tak tahu. Dan dia pun tak tahu kita ada masalah. Are we good? Settle? Okay, saya nak bagi poin yang terakhir. Bro-bro dan sis, sebenarnya dalam Al-Quran, dalam surah As-Saf, surah nombor 60, ayat nombor 10 dan 11, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, mahukah aku tunjukkan kamu satu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu daripada azab api neraka yang tak terperi sakitnya? Hendaklah kamu beriman kepada Allah dan berjuang di jalan Allah. Okey? Beriman kepada Allah dan Rasul dan berjuang di jalan Allah dengan harta benda kamu, dengan nyawa kamu. Sekarang Allah ajak kita berniaga. Boleh faham? Berniaga, bisnes, buat bisnes dengan Allah. Okey? Bagaimana caranya? Kita berjuang di jalan Allah dengan apa? Nyawa kita, harta kita dan sebagainya. Okey, biasanya kalau orang tanya soalan, Allah ajak kita berniaga, biasanya apa soalan pertama keluar lepas tu? Berapa banyak itu untung? Kalau bisnes, kita mau fikir apa? Untung. Berapa persen? Kalkulator pun keluar. Berapa persen untung? Okey, tahu tak kalau kita berjuang di jalan Allah, kita berdakwah, berapa persen untung dia? Ada jawapan dalam Al-Quran. Ada. Dalam surah Al-Baqarah, surah nombor 2, ayat nombor 261. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, bagi mereka yang membelanjakan harta benda mereka di jalan Allah adalah perumpamaan seperti satu biji benih. Katakan biji jagung ya. Daripada satu biji benih tumbuh 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji benih. Dan Allah akan melipat gandakan lebih lagi pada siapa-siapa yang dihendaki dia. Daripada satu menjadi berapa? 700. Satu menjadi 700. Dalam ekonomi, berapa peratus untung dia kalau bisnes? Kalau satu jadi 700, itu berapa persen untung dia? Bukan 700%. 70,000%. Okey, macam mana mau kira? 700 kali 100 per 1%. So 700 kali 100 jadi 70,000%. Boleh faham? Okey, saya bagi contoh. Kadang-kadang bila kita nampak baru jelas. Setuju? Okey, contoh. Okey. Okey, contoh. You all ada tak ni? Ada tak ni? Ini ada tak? Ini. Ada? Ini
RM1, RM1. Kalau kita belanja RM1 di jalan Allah, kita belanja RM1, Allah bagi balik kita berapa banyak? 700. Benda ni, kalau dengan manusia memang confirm tak boleh. Tak kira lah dia kaya macam mana pun dia kaya. Okey? Tak sampai 5 minit, dia mesti bankrupt punya. Sebab tak ada mana-mana bisnes you boleh untung 70,000%, dijamin 100%. Betul tak? Saya bagi contoh. Orang tu kaya macam mana pun, okey? You bagi dia RM1, dia kena bagi berapa? 700. You ambil tu 700, bagi balik dekat dia. Dia kena bagi balik berapa? RM49,000. Ambil itu RM49,000, bagi balik dekat dia. Dia kena bagi berapa? Bagi balik dekat dia. Dia kena bagi balik berapa? Bagi balik dekat dia. Kena bagi balik berapa? Bagi balik dekat dia. Tak sampai 5 minit, dia sudah pun bankrupt. So ini ialah bisnes yang Allah ajak kita. Best ke tak best? Bagi RM1, dapat RM700. Best ke tak best? Bukan best. Best gila. Betul ke tak betul? So dakwah best gila tak? Dakwah ni best gila tak? You all nak untung tak? Nak untung? Yakin tak dengan janji Allah? Bila kita yakin dengan janji Allah, kita berjuang di jalan Allah. Kita berdakwah. Kerana masa sangat-sangat singkat, sampai sini sajalah penyampaian saya. Boleh? Okey. Sekarang ni ada lagi sedikit masa. Saya nak buka untuk sesi soal jawab. Dalam sesi soal jawab ini, saya akan tanya soalan, anda yang jawab. Tahu tak kenapa? Sebab ini kuliah saya kan. Suka hati saya lah nak buat macam mana. Tak nak? Okey. Kita bertolak ansur. Saya akan pilih anda secara rambang. Anda bagi jawapan dan saya cuba teka soalan dia. Tak mau? You tanya soalan, saya jawab. Oh, okey. You boleh tanya soalan, tapi dengan syarat, you boleh tanya soalan yang senang-senang saja, supaya saya boleh jawab semua soalan dan nampak cerdik sikit. Okey, tidak. Tanya saja apa-apa soalan. Apa pun soalan yang bermain dalam fikiran, yang mengganggu fikiran, yang tak dapat jawapan sampai hari ini, boleh tanya. Clear ke? Kalau saya tahu, saya jawab. Kalau tak tahu, saya cakap saya pun tak tahu. Sebab saya bukan orang yang pandai. Tahu sikit-sikit saja. Boleh faham? Clear? Tapi saya beri keutamaan sebab janji, siapa semalam ada 3 orang nak tanya soalan, betul tak? Saya beri keutamaan kepada tu. 1 sudah pun bertanya. Sudah settle. Tinggal lagi 2. Siapa lagi 2 orang yang nak tanya semalam? Tetapi tak dapat giliran. Ada tak yang hadir? 3, 2, 1, tit. Okey, kita buka pada siapa-siapa saja sekarang. Okey. Siapa yang nak bertanya soalan? Saya ambil daripada sisters dahulu. Sebab semalam kita tengok brothers yang dapat peluang untuk bertanya, betul tak? So sekarang kita buka peluang kepada sisters untuk bertanya.
Daripada sisters, ada siapa-siapa nak bertanya, angkat tangan sebab masa terhad. Anybody who want to ask question? Okay, silakan. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Brother Syahkirin. Saya dari Singapura. Saya orang Melayu, pure Melayu, original, ori. Jadi saya nak tanya, saya datang sini, persangkaan saya macam ini adalah ini pemikiran saya, kontak yang kat sini semua orang-orang yang converted, tetapi saya ingat mesti orang yang converted je yang untuk khas lah. Tetapi setelah saya sampai sini, saya lihat orang-orang, banyak orang memang converted. Tapi saya rasa sedih, saya sedih original orang Melayu yang original Islam, rasanya tidak ada. Tapi itu soalan saya nak tanya, kenapa tidak ada orang-orang Melayu original? Pasal ini ilmu pengetahuan. Saya rasa kita harus tahu. Dan ini soalannya, maknanya saya tanya, kenapa tidak ada orang Melayu original yang ada di sini? Terima kasih atas soalan. Yang manisnya kalau penganjur yang jawab. Tetapi bagi pihak penganjur, saya jawab setakat yang saya boleh. Alright? Okey, yang pertama sekali, program ini perkampungan mualaf ataupun mualaf rewards camp, okey, dibuat khusus untuk rewards. Dijemput khas 500 lebih orang datang. Tetapi namun begitu, program ini bukan terhad kepada reward saja, mualaf saja, tak. Program ini terbuka untuk semua. Termasuk masyarakat yang original Melayu. Terbuka sebenarnya. Jadi adalah tapi tak ramai yang datang. Clear ke? Okey. Tapi bukan bererti dalam program-program orang Melayu langsung tak datang. Tak, bukan begitu. Ini memang fokusnya adalah untuk reward. Kalau macam di negeri Perlis, dia juga ada perkampungan sunnah. Dan masa tu yang itu dipenuhi dengan orang-orang Melayu yang ramai datang. Are we good ke? Boleh? Dan satu lagi, bila ramai yang datang ni mu'alaf, rewards, itu pun memudahkan kita boleh fokus pada keperluan mereka. Settle? Tapi saya setuju ya, dan program ini sebenarnya program yang terbuka, tetapi kerana fokusnya adalah untuk mu'alaf, 500 lebih, dan kalau datang yang orang-orang Melayu bukan tak ada tau. Okey, siapa di sini yang bukan mu'alaf, yang memang daripada lahir-lahir memang beragama Islam? Okey, ada sebenarnya, bukan tak ada. Tepukan gemuruh untuk mereka. Cuma kehadiran mereka tenggelam sebab ada lebih 500 orang mu'alaf di sini. Are we good? So I hope this answer your question. Okay? Okay. Ada soalan lain? Silakan. Saya buka untuk sisters balik. Any other question for the sisters? Sebab tak ada orang tuduh saya gender bias. Okay, silakan sis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syafiqah Chan binti Abdullah dari Bukit Tajam, Pulau Pinang. Saya ada satu soalan yang memang dah bermain di fikiran saya dah lama lah. Okey, kita berdakwah kerana Islam. Okey, poin kita dakwah kita tu kerana Islam. Tapi pada masa sekarang ni, kenapa setiap kali kita tengok penceramah mereka akan berdakwah tentang Islam, tapi kenapa harus ada isu politik yang dikaitkan dalam Islam? Adakah ianya berkaitan? Sebab setahu saya zaman Nabi dulu hanya topik Islam yang disebarkan kepada orang ramai, sebab kita nak mengembangkan Islam kan. So kalau zaman sekarang ni, kenapa mesti ada isu politik? Saya tak faham. Okey, terima kasih. Terima kasih semua. Memang sini bilik ni panas ke ataupun saya rasa panas? Okey, tak apa.
Soalan yang sangat bagus. Kita dah katakan kita open hari ini. Clear ke? Tanya apa saja, insya-Allah. Okey, jawapan saya begini. Islam ni, okey, disebut dalam Al-Quran sebagai apa Islam? Ad-din. Dalam surah Maidah surah nombor 5 ayat nombor 3 sebagai contoh, Islam ni disebut sebagai ad-din. Apa arti ad-din? Dalam bahasa Arab, satu perkataan ada banyak makna. Antara makna bagi ad-din adalah agama. Antara makna bagi ad-din adalah cara hidup. Antara makna bagi ad-din adalah sistem hidup. Bererti Islam ni adalah syumul. Dalam Islam, ada tak cerita pasal ekonomi? Ada. Ada tak cerita tentang sosial? Ada tak cerita tentang hubungan sesama manusia? Ada tak cerita tentang hubungan kita dengan alam sekitar? Ada tak cerita tentang politik? Ada. Sebenarnya dalam Islam ni semua ada, termasuk politik pun ada. Tapi saya rasa saya faham permasalahan yang cuba disampaikan. Hari ini apa yang berlaku dan memang benar berlaku, ada orang dia letak politik di atas dan Islam di bawah. Siapa-siapa letak politik di atas dan Islam di bawah, saya tolak. Saya tolak benda tu. Dalam Islam ada politik? Memang ada. Tetapi sentiasa letak Islam di atas, politik di bawah. Sepatutnya kita mengislamkan politik, bukan mempolitikkan Islam. Boleh faham? Bagi mereka yang letak politik di atas dan Islam di bawah, saya rasa kesian dengan mereka. Rugi tau. Di akhirat, rugi. Sebab ada antara mereka saya tengokkan, orang yang saya kenal dulu memang baik dan sebagainya, tapi bila berkecimpung dalam politik, dia kadang-kadang kerana keadaan tertentu, terdesak. Pada saya kan, be fair, be just. Dan dalam politik saya bagi satu contoh je. Kalau politik lawan buat satu benda yang salah, tapi belum dibuktikan, mereka akan cakap macam-macam benda tentang, betul tak? Tetapi kalau orang daripada politik dia, parti politik dia, yang buat salah yang lebih kurang serupa, okey, belum dibuktikan, dia akan cari macam-macam jalan untuk defend orang tu. Itu tak fair. Kita kena berlaku adil. Surah Maidah, surah nombor 5, ayat nombor 8. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, tegakkan kebenaran dan berlaku adil. Jangan biarkan perasaan benci kamu pada seseorang atau sesuatu kaum menyebabkan kamu tidak berlaku adil. Berlaku adil itu lebih hampir kepada takwa. Are we good? So politik dengan Islam tak ada masalah selagi mana kita letak Islam di atas, politik di bawah. Siapa-siapa letak politik atas, Islam di bawah, tolak. Harap itu jawab soalan. Thank you. Ada soalan lain? Okey. Anda dua telah angkat tangan serentak. Okey. So, Ozom. 1, 2, 3. Okey, silakan tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibrahim bin Rahman, asalnya orang Melaka, menetap di Terengganu. Pertanyaan saya, brother, setelah kita lihat telah bersyahadah, lepas tu solat, tapi kita lihat Islam ni akan berpecah pada 73 golongan. Selepas saya pergi Mekah dan Madinah, perlislah negeri ketiga yang mirip kita punya ibadat yang Nabi ajar solat. Di lain-lain negeri ni saya ada muskil, walau saya duduk di Terengganu hampir 40 tahun, Melaka. Tapi ini sahabat-sahabat kita yang baru. Jadi kita lihat memang kita pun faham, mufti pun ada banyak dalam Malaysia ni. Bila berkata ini khilafiyah, ini masalah furu'. Tapi solat kita lihat di mana-mana masjid pun memang menduka citakan hati, nak rapatkan sah pun susah. Pegang nak lapat tumit dengan bahu, nak angkat takbir susah. Jadi saudara-saudara baru yang ada kat sini ni, saya nak disatukan supaya benda ni dapat samakan. Itu yang macam mana cara dia tu? Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, tuan tolong jawabkan. Tadi angkat tangan kan?
Turun jawab kan? Okey, tak apa. Okey, begini. Soalan ini bagus, perlu ditanya kepada mufti. Boleh faham ke? Tapi saya bagi jawapan secara ringkas, boleh? Okey, secara ringkasnya begini. Bila kita lihat ada perbezaan-perbezaan dalam amalan penganut-penganut orang-orang agama Islam, okey, masing-masing pun adalah berpandu kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW, tetapi mereka ada usul-usul yang berbeza, kaedah-kaedah yang berbeza. Saya bagi ringkas saja. Tapi kadang-kadang ada yang beramal tak ada bersandar pada apa-apa dalil pun. Saya tak kata semua, saya tak pukul rata. Boleh faham ya? Okey, saya bagi cara ringkas. Masa Nabi masih hidup, ada tak sahabat dengan sahabat berbeza pandangan? Ada ke tak ada? So yang mana ikut Quran dan Sunnah? Nabi hidup lagi ni. Sahabat dengan sahabat ada berbeza pandangan, betul? So yang mana ikut Quran dan Sunnah? Semua ikut. Tapi masa Nabi hidup, ada apa-apa masalah boleh rujuk dengan Nabi. Betul? Okey, sekarang Nabi sudah pun wafat, sudah meninggal dunia. Ada tak sahabat dengan sahabat berbeza pendapat? Ada juga. Masing-masing pun ikut kepada Al-Quran dan ikut pada Nabi yang mereka kenal, betul tak? Ulama-ulama besar, ada tak berbeza pendapat? Ada. Okey, cuma sekarang ni masa tak cukup dan ini membawa kepada kaedah usul fiqh. Dan masing-masing ada sandaran-sandaran dan ada juga punca-punca kenapa berlakunya perbezaan pendapat. Are we good? Tapi saya bagi ringkas saja jawapan dia. So apa yang perlu kita buat adalah berlapang dada, saling hormat, menghormati antara satu sama lain. Clear ke? Saling hormat, menghormati antara satu sama lain. Berlapang dada. Are we good? Dan bila kita pergi ke sesuatu tempat, kita hormati uruf tempat tu. Selagi mana sebenarnya ia tetap berpandu pada Al-Quran dan sunnah Nabi. Saya dah bagi tahu, sahabat-sahabat pun ada berbeza pendapat. Yang jadi problem hari ini, kita tak boleh nak berbeza pendapat. Kita rasa cara kita je yang betul, cara orang lain semuanya salah. Boleh faham ke? Clear? Dan dalam agama Islam, tidak lain tidak bukan, panduan kita paling utama apa? Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Dan ulama-ulama muktabah semuanya akan berpandu pada Al-Quran dan sunnah Nabi. Tapi berpandu pada Al-Quran dan sunnah Nabi, ia juga ada ruang-ruang untuk berbeza pendapat. Kenapa? Ini ada kursus. Kalau boleh kita mempelajari the basic foundation tentang usul fiqh, banyak benda kita akan dapat. Okey, contoh, saya pun dulu once upon a time ada banyak persoalan tentang benda ni. Tapi bila belajar tentang usul fiqh dan lihat bagaimana sahabat-sahabat memahami, bila dengan sahabat kita confident lah kan? Sebab ini sahabat-sahabat besar Nabi, betul tak? Kita confident. Lepas tu tengok ulama-ulama muktabah dan sebagainya. Bila kita faham, jadi respect dan kita berlapang dada. Okey, saya bagi jawapan secara ringkas saja. Tetapi saya setuju tadi, bagi mereka memeluk agama Islam, okey, dan kadang-kadang ada antara kita ni bila amal tak ikut pun Quran dan Sunnah. Saya setuju benda tu. Tak kira di mana-mana pun, mana-mana negeri pun kita akan jumpa orang macam ni. Are we good? Tapi kenapa mereka tak ikut? Kebanyakannya pada saya jahil. Mereka tak faham. Mereka tak tahu. So how to solve the problem? Mencari ilmu. Kita kena belajar. Okey, bagi mereka yang memeluk agama Islam, okey, yang memeluk agama Islam, jangan tinggalkan peluang-peluang untuk belajar. Are we good? Bukan hanya mengaji Al-Quran, tetapi juga mengkaji Al-Quran. Okey, saya akan ambil soalan ini, soalan yang terakhir daripada lelaki. Dan sister tadi berya-ya nak tanya. Okey, anda menjadi soalan terakhir bagi semua. Dia soalan terakhir bagi lelaki, anda soalan terakhir untuk semua. Clear? Seronok. Okey, silakan tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Muhammad Saleh. Tapi orang dia belum lagi soleh lah. Soalan dia mengenai dengan boleh ya parti politik kepartian ya di dalam negara Malaysia ni berkenaan dengan demokrasi lah.
Jadi kebanyakan masyarakat orang Melayu di Malaysia ni membenci kepada sebuah parti politik, saya sebut teruslah DAP umpamanya. Masing-masing tidak berpuas hati dengan mereka ini. Sedangkan Nabi SAW berdakwah bagaimana cara untuk mengembalikan politik yang dibawa oleh DAP ini kepada Islam lah. Jadi kita tengok Nabi SAW itu begitu, kira orang kata dia kepada orang-orang yang bukan Islam, dia begitu orang kata mengambil berat lah. Umpamanya dia tidak terus, walaupun ada seorang Badawi yang kencing dalam masjid, tetapi Rasulullah SAW tackle dengan cara yang elok lah. Tapi masyarakat kita ni di Malaysia ni terlalu tak suka sangat kepada DAP. Bukan saya nak masuk belah DAP, tapi bagaimana cara kita nak mengembalikan keyakinan kepada ni, walaupun ada kadang-kadang benda ni benda yang tak betul. Okey, saya rasa saya dah faham dah soalan dia. Terima kasih. Okey. Kita cut dulu ya sebab okey, alhamdulillah. Jadi syukur, jazakallahu khairan. Wa iyyakum. Okey, begini tuan-tuan dan puan-puan. Saya jawab cara umum. Saya jawab cara umum saja. Yang pertama, saya ni bukan ahli politik. Kalau ahli politik ni jawapan dia pandai, dia lepas diri. Clear kan? Okey, begini jawapan saya. Yang pertama sekali tuan-tuan dan puan-puan, pada saya cara personal, kita jangan attack satu-satu benda secara menyeluruh. Sebab tak kira mana-mana pun, masing-masing dia ada kebaikan dan juga ada keburukan. Dan kalau dia ada keburukan, kita pinpoint yang mana keburukan dia dan kita bagi contoh-contoh supaya orang nampak. Tapi sekarang saya nak bagi cara umum. Sekarang bila kita kata mendampingi non-Muslim, okey, Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Rahmat untuk sekalian alam. Setuju? Tapi rahmat ini pada saya adalah satu keseimbangan. Okey? Satu keseimbangan antara kelembutan dan juga ketegasan. Ada bahagian kita kena lembut, tapi ada bahagian juga kita kena ada ketegasan. Boleh faham ke? Cara umumnya dalam bab-bab prinsip kita kena tegas. Tapi bila kita deal secara individu, kita deal individu tu secara lembut. Dan kalau kita tengok cara Islam pula sekarang, adakah Nabi SAW melayan semua non-Muslim yang buat salah tu dengan baik je, dengan lembut saja? Ya ke? Jawapannya tidak. Kebanyakan kalau masalah individu, Nabi layan dengan cukup baik. Contoh telah pun diberikan tadi. Ada seorang Badui yang kencing dalam masjid. Sahabat tu sampai nak kejar tahu, dah urus pedang. Nabi kata tak, bagi dia selesai dulu. Lepas tu Nabi pergi jumpa dengan dia, cakap cara baik. Clear ke? Settle. Tetapi ada tak Nabi pergi perang? Ada ke tak ada? Ada Bukankah sepatutnya kita layan lembut je dengan semua non-Muslim? Dan orang Yahudi yang mengkhianati waktu berlaku perang ya, dan tindakan tegas juga telah diambil ke atas mereka. Yes or no? Dengan lain perkataan, antara kelembutan dan ketegasan letak sesuatu pada tempatnya. Boleh faham? Clear ke? Contohnya kalau ada orang datang merompak rumah anda, dia datang nak merompak, lepas tu nak buat benda tak elok dengan wanita dalam rumah anda, apa anda akan buat? Saya ni orang yang ceritakan kepada keamanan, saya tak percaya pada bergaduh-gaduh. Kalau boleh saya pujuklah tuan-tuan dan puan-puan, janganlah merompak, tak baik benda ni. Tapi kalau buat juga, tak apalah, Assalamualaikum. Macam tu ke? The answer is no. The answer is no. Tapi dengan lain perkataan, apa saya nak kata ialah, bila kita deal secara individu, okay, kita deal dengan cara yang baik, tetapi bukan bererti pukul rata aja baik. No. Letak sesuatu pada tempat. But anyway, kita cari jalan, dan kalau pihak satu lagi tu minta maaf, memaafkan itu lebih baik. Clear ke? Okay. Sekarang ini kita go case by case.
Kita tak boleh bagi general, semua adalah begini, semua adalah begitu. No, we go case by case. Setuju? Okey. Dan soalan terakhir, silakan. Alhamdulillah. Assalamualaikum Brother Syakiri. Nama saya Maya. Sila izinkan saya tanya satu soalan dan minta maaf juga kalau soalan ni agak sensitif sikit. Saya tanya, adakah jika saya di dalam golongan yang digelar Wahabi, Salafi atau Sufi, maka akan dikategori sebagai golongan yang sesat? Dan bagaimanakah nak tahu dia dalam jalan Allah atau bukan? Sebab saya sentiasa dikecam sebagai Wahabi dan sebagainya. Sebab saya ni menuntut ilmu, saya tak kisah dia tu siapa, saya akan tanya, saya akan ikut orang yang berbeza. So dari situ saya sentiasa dikecam Wahabi, apa orang yang sesat. Minta maaf lah sebab saya pun mu'alaf yang baru reward pada tahun lepas. So saya memang niat nak berdakwah sungguh-sungguh. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Okey, tak kira kita ni orang Islam yang mana pun, secara ringkasnya, apakah pegangan kita? Tidak lain, tidak bukan, pegangan kita Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setuju ke semua? Okey. Sekarang ni kita tanya orang-orang Islam, tak kira apa pun latar belakang dia, mereka semua akan setuju orang Islam kena pegang pada Al-Quran dan sunnah. Tak ada masalah. Tetapi sekarang ni, bila kita nak beramal dengan Al-Quran dan sunnah, dia ada beberapa pendekatan-pendekatan yang berbeza-beza. Pendekatan yang berbeza-beza. Saya tak nak pergi detail sangat sebab dia akan makan masa yang cukup panjang. Are we good? Okey, dia pendekatan berbeza-beza. Apa yang perlu kita buat? Berlapang dada. Cuma masyarakat kita, secara umum bukan saja di Malaysia, saya lihat di negara-negara lain pun sama juga. Okey? Apabila seseorang tu berbeza dengan cara saya faham Islam, dia buat cara yang berbeza, siapa yang betul, siapa yang salah? Saya betul, dia salah. Orang tu pun rasa dia betul, saya salah. Hari ini kita sudah jadi masyarakat Islam yang saling tuduh menuduh antara satu sama lain. Sebab apa? Saya rasa tak cukup ilmu. Orang yang cukup ilmu, dia takkan mudah nak menyesatkan orang lain. Tidak. Dan saya lebih suka kalau lihat sesuatu, okey, kalau ada perbezaan pendapat, kita berlapang dada. Tapi kalau kita rasa dia salah, dia memang salah, itu pun jangan terus tuduh dia salah. Sebab boleh jadi kita yang salah, dia yang betul. Saya lebih suka ambil pendekatan berbincang dengan dia, kenapa dia buat begitu? Bukan ke begini, bukan ke begitu, dan cara berbincangan yang baik. Boleh faham ke? Dan dalam perbincangan, bukan kemenangan yang dicari. Yang kita cari adalah kebenaran. Sebab ada kalanya kita ni nak menang. So dalam nak menang, okey, dalam kita punya penyampaian ataupun kita buat sesuatu, kita tersasar daripada apa matlamat yang asal. Dan bagi kita yang belajar, kita akan dituduh macam-macam cara, betul tak? Sekarang ni kita belajar dengan A, dia ajak kita begini. Datang pula B, B akan kata apa? Yang ni salah. Kamu kena buat begini. Lepas tu kita pun ikut B. Datang pula C, C kata B salah. Kita jadi confused. Lepas tu tak tahu nak buat C ataupun B. Lepas tu kita pun ikut C, datang pula D. D kata ini semua salah, you kena buat cara ini. Lepas tu you pun buat cara itu, datang balik pula A. Kenapa kau sesat? Jadi orang yang baru masuk Islam macam mu'alaf yang baru masuk Islam, dia jadi confused. Mana satu aku nak ikut? Betul tak? Setuju? Okey. Saya pun satu masa dulu confused. Saya tak cerita orang lain. Saya sendiri pun rasa confused, keliru. Apa saya kena buat? Tetapi insya-Allah, alhamdulillah, bila kita mencari ilmu dan kita memahaminya, baru kita nampak puzzle, macam puzzle besar, kita nampak oh sebenarnya begini.
Masalah kita hari ini, bila orang tu berbeza daripada kita terus label dia Wahabi, Salafi, liberal, Syiah. Kita terus label dia. Lepas tu bila tanya dia, apa tu Wahabi? Tak tahu. Boleh faham maksud saya? Dan sebagai orang Islam, kita sepatutnya bersatu. Bersatu hati dengan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bolehkah tuan-tuan dan puan-puan? Okey. Saya harap itu menjawab soalan ya. Okey. Memandangkan ini benda yang serius bagi kita yang baru masuk Islam kan? Okey. Cari guru yang anda yakin dengan ilmu dia. Anda yakin dengan dia berlaku adil. Okey. Dapat guru begini, pegang dia betul-betul. Bukan, kalau perempuan jangan pergi pegang betul-betul tengah tangan. Clear ke? Okey. Cari guru tu, belajar dengan dia, tapi pada waktu yang sama, sentiasa terbuka hati, nak juga belajar daripada yang lain-lain. Jangan taksub dengan satu-satu pandangan semata-mata. Clear ke? Dan lama-lama bila kita dapat lebih banyak ilmu, dia baru kita akan lihat, oh keseimbangan, mana satu yang kita lebih selesa kita nak ikut. Boleh? Okey. Yang ini ada satu soalan panjang, saya cuba baca dan ringkaskan dulu. Okey, cara ringkasnya, soalan ini soalan yang very personal sebenarnya. Very, very personal. Soalan ini ditanya, seorang ibu yang bukan beragama Islam, dia bukan beragama Islam. Dia menyuruh anak dia yang beragama Islam, bila ibu tadi mati, bakar mayat dia. Boleh faham? So sekarang ni, anak ni sudah pun beragama Islam. Macam mana dia nak buat? Sebab dalam agama Islam, kita tak membakar mayat. Clear? Tetapi kalau tak bakar mayat ibu, adakah kita macam sudah macam lawan cakap ibu? Ini dilema dia. So macam mana kita nak buat? Saya bagi jawapan cara ringkas begini. Soalan-soalan sangat bagus. Tapi kerana masa terhad, saya bagi ringkas saja. Dalam agama Islam, bila ibu atau bapa kita mati, boleh tak kita mengurus jenazah mereka? Boleh. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Kita mandikan ibu bapa kita. Okey? Kita salin pakaian dia, kita uruskan ni, uruskan itu. Apa-apa pun kita boleh uruskan. Clear ke? Tetapi, dan ibu bapa kita bukan Islam ya. Tapi dalam hal-hal yang berkaitan dengan upacara-upacara keagamaan, dalam upacara keagamaan, sebagai orang Islam, kita tidak dapat mengambil bahagian. Are we good? Itu secara ringkas. Tetapi pada hari kejadian, kita masuk Islam, kadang-kadang keluarga pun tak tahu kita masuk Islam, mak bapak mati, kemudian kita sebagai anak lelaki pula tu, anak lelaki sulung pula tu, akan dapat pressure untuk buat ini, untuk buat itu. Yes or no? Dan masa tu keluarga keliling ramai non-Muslim. Walaupun kita tahu benda ni tak boleh, upacara agama, tetapi nak kata no, easy or difficult? It's very difficult. It's very, very difficult. Sebab benda ni pernah berlaku pada diri saya sendiri. Bila ayah saya sendiri meninggal dunia, saya uruskan semua keperluan dia, uruskan jenazah dia, uruskan ini, uruskan itu. Mereka nak buat upacara agama, okay, no problem. Apa-apa barang you all pernah beli, you all beli, no problem. Nak tetamu yang datang, kita bagi makan, everything, semua kita uruskan. Tapi dalam upacara agama, saya tak nak ambil bahagian. Tetapi adalah sepupu-sepupu saya yang tak puas hati. Yang mula marah tau. Saya pun dalam keadaan sedih sebab bapa saya baru meninggal. Tapi saya tolak cara baik, tolak cara baik, tolak cara baik. Sampaikan dia push lagi, suara saya pun dah mula tinggi. Dan kalau dia kalau dia push sekali lagi, saya akan tanya dia satu soalan. Kalau saya buat upacara-upacara ini, adakah itu akan dapat membantu bapa saya? Kalau dapat membantu bapa saya akan buat. Boleh faham ke?
Saya bagi contoh saya bagi contoh untuk kita berfikir sama-sama. Tapi ini berlaku pada bapa saya, very personal untuk saya. Saya bagi contoh. Kalau seorang yang sangat jahat, contoh dia ni seorang yang sangat-sangat jahat. Bila dia mati, orang semua buat upacara-upacara yang sangat banyak untuk dia. Upacara sembahyang semua dia orang buat. Adakah di akhirat nanti Tuhan akan meringankan hukuman pada dia? Jawapannya no. Saya bagi contoh yang lain pula. Kalau ada seorang lelaki yang sangat baik, seorang yang sangat baik, bila dia mati, tak ada siapa-siapa pun buat apa-apa upacara agama untuk dia. Adakah Tuhan akan menghukum dia? Jawapannya tidak. So upacara yang kita buat ni tak membantu. Yang membantu dia adalah amalan-amalan dia semasa dia hidup. Boleh faham ke? Clear? Dan daripada perspektif Islam, apabila seseorang itu mati, tidak ada apa-apa yang dapat membantu dia kecuali 3 perkara. Apa dia? Amal jariah dia, okey, ilmu yang memberi manfaat, itu pun daripada dia, dan juga anak-anak soleh-solehah yang mendoakan dia. Itu pun sebenarnya anak tu jadi soleh-solehah pun cara langsung tak langsung pun adalah daripada didikan mak bapak. You see the point? Are we good? Clear? Tapi dalam kadang-kadang tertentu, do your best. Allah knows. Saya bagi jawapan secara ringkas. Clear ke? Kita bezakan yang mana adalah kita bukan ibadah, bukan upacara agama, kita boleh bantu. Tapi kalau dia upacara keagamaan yang lain, sebagai orang Islam, kita tak dapat ambil bahagian. Settle? Okey. Anda semua tanya soalan panas-panas ya. Saya ingatkan akan tanya soalan yang simple-simple je. Tetapi tak apa. Okey. Brothers and sisters, kita dah habis. Just nak buat sedikit kesimpulan. Hari ni hari terakhir kan? Rewards Camp. Okey. Bila dah habis Rewards Camp ini, masing-masing akan balik ke tempat masing-masing. Dan bila dah balik tempat masing-masing, lepas tu tak payah nak ingat apa-apa pun. Tak payah nak belajar pun. Sebab anda sudah belajar 3 hari ni, sudah cukup lah kan? Tak Tak ada ya? Okey, brothers and sisters, dalam 3 hari ini dapat tak banyak ilmu? Cakap terus terang, siapa rasa dia sangat-sangat beruntung datang untuk program ini, banyak dia dapat belajar, angkat tangan. Siapa yang rasa begitu? Termasuk saya pun angkat tangan. Okey? Siapa dekat sini rasa macam datang dekat sini semakin teruk adalah? Siapa rasa begitu? Siapa rasa sama je? Buang masa je datang. Okey, sini sebulat suara setuju kan? Datang untuk program ni dapat ilmu yang banyak. Okey, sekarang saya tanya soalan satu lagi. Siapa dalam 3 hari ini dia boleh rasa tahu iman dia meningkat? Dia boleh rasa iman dia semakin bertambah, semakin meningkat. Angkat tangan. Apakah maksud dia? Semakin kita cari ilmu, semakin iman kita meningkat. Bila dah balik ke tempat masing-masing, terus cari tempat untuk belajar. Cari guru untuk belajar. Belajar dan belajar dan belajar. Sampai bila kita belajar? Sampai mati. Selepas mati pun masih belajar. Sebab nak tengok pergi syurga atau neraka. Itu pun belajar juga. Clear everyone? Dan ingat ya, brothers and sisters, Islam ini adalah agama yang sangat mudah. Sebab Allah tidak memberatkan kita lebih daripada kemampuan kita. Islam best gila. Dakwah best gila. Are you proud to be a Muslim? Are you proud to be a Muslim? Are you proud to be a Muslim? Yes. If you are proud to be Muslim, syukur tak kita Islam? Apa anda buat? Share. Dakwah. Dakwah is sharing. Dakwah bukan convert orang masuk Islam. Yang convert hanya Allah. Clear ke? Dakwah is to convey the message. Kita sampaikan dengan cara yang terbaik. Boleh tuan-tuan dan puan-puan? Okey, tu je.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.